Hai semua, apa kabar? Selamat kembali dalam kelas Bahasa Melayu tahun 1. Kita masih lagi dalam unit 11, kita selamat di sini. Tajuk yang kita akan pelajari pada kali ini adalah bomba sukarela. Kali ini cikgu akan perkenalkan kepada anda semua tentang kata perintah. Apa dia kata perintah ni? Jom kita belajar. Let's go! Let's go! Aktiviti kita pada hari ini ialah membina ayat dengan menggunakan kata perintah dengan betulnya. Jadi sebelum kita mula membina ayat ataupun belajar bagaimana nak membina ayat menggunakan kata perintah, cikgu akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan kata perintah. Jom kita lihat di sini definisi kata perintah. Kata perintah ialah perkataan yang digunakan untuk menimbulkan sesuatu tindak balas terhadap perintah, arahan, larangan, suruhan dan permintaan. Untuk lebih mudah lagi, kita perlu faham bahawa kata perintah ini adalah perkataan ataupun ayat yang digunakan untuk memerintah ataupun memberi perintah, kemudian memberi arahan, melarang ataupun membuat larangan, menyuruh dan juga membuat permintaan. Mudah saja, cikgu harap anda semua tak terkeliru dengan apa yang dimaksudkan dengan kata perintah ini. Senang saja untuk memberi perintah, arahan, larangan, suruhan dan permintaan. Sekarang kita lihat pula contoh-contoh kata perintah. Di sini cikgu akan berikan 4 contoh saja berdasarkan contoh yang terdapat di dalam buku teks anda di muka surat 70 tu, iaitu sila, harap, jangan dan tolong. Ini contoh kata perintah: sila, harap, jangan dan tolong. Jadi untuk melihat cara penggunaan kata perintah ini di dalam ayat, jom kita lihat buku teks Bahasa Melayu tahun 1 muka surat 70. Di sini kita boleh lihat 4 contoh kata perintah di dalam ayat, iaitu kata perintah yang pertama sila, harap, jangan dan juga tolong. Baiklah, kita akan baca setiap satu ayat ini yang menggunakan kata perintah tersebut. Tajuk petikan ini mudah saja, iaitu bomba sukarela. Kita bacakan ayat yang pertama. Sila berkumpul di padang pada pukul 9 pagi. Ayat ini menggunakan kata perintah sila. Jadi ini adalah arahan dalam bentuk arahan. Arahan kepada siapa? Kepada murid-murid supaya mereka berkumpul di padang pada pukul 9 pagi. Kenapa? Jom kita lihat apa situasi yang seterusnya. Ayat yang kedua, harap berikan perhatian semasa pasukan bomba sukarela membuat pertunjukan. Cikgu ulang, harap berikan perhatian semasa pasukan bomba sukarela membuat pertunjukan. Kata perintah yang telah digunakan di sini adalah harap. Harap, ya. Ini adalah harapan ataupun permintaan. Okey, supaya semua murid memberi perhatian. Okey. Jadi di sini pasukan bomba sukarela sedang membuat pertunjukan ataupun demonstrasi bagaimana memadamkan api. Kita lihat contoh kata perintah yang ketiga, iaitu jangan. Jangan sentuh api itu. Apa ni? Dalam bentuk apa? Arahan kan? Arahan, jangan. Yang lebih tegas, arahan yang sangat tegas. Jangan sentuh api itu. Jadi kata perintah yang telah digunakan di sini adalah jangan. Akhir sekali, tolong bawa alat pemadam api itu ke sana. Tolong bawa alat pemadam api itu ke sana. Kata perintah yang telah digunakan di sini adalah tolong. Jadi ini salah satu jenis permintaan juga. Jadi di sini kita boleh lihat 4 contoh ayat yang menggunakan kata perintah, iaitu sila, harap, jangan dan tolong. Cikgu harap anda semua jelas dengan perangan cikgu ini bagaimana nak menggunakan kata perintah di dalam ayat dengan betul. Baiklah murid, sekarang cuba lihat buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1 anda di muka surat 78, aktiviti 5B. Di sini adalah contoh ataupun latihan berkaitan dengan kata perintah yang telah kita pelajari tadi. Kita bacakan arahan dia, bina ayat dengan kata perintah yang diberikan. Ingat lagi, aktiviti yang kita kena lengkapkan hari ini ialah membina ayat dengan menggunakan kata perintah dengan betul. Jadi di sini kita akan berlatih bagaimana hendak membina ayat dengan menggunakan kata perintah.
kata perintah yang telah diberikan di sini adalah sila, jangan dan harap. Mudah saja. Sila, jangan, harap. Harap ni seolah-olah seperti harapan, permintaan, okey, hasrat. Jadi sila ni arahan, pun sama arahan. Jangan ni seperti larangan, arahan yang lebih tegas lah ya. Jadi kita lihat satu persatu ketiga-tiga kata perintah ini. Panduan keselamatan semasa hujan. Jadi ayat yang akan kita bina nanti mestilah berdasarkan panduan keselamatan semasa hujan. Jadi ketika hujan, apa yang boleh kita lakukan ataupun apa yang perlu kita lakukan dan apa yang kita tidak boleh lakukan. Kita lihat kata perintah yang pertama di sini adalah sila, dan frasa yang diberikan kepada anda untuk membantu membina ayat adalah gunakan payung. Sila, gunakan payung. Lihat gambar, tengok situasi dia macam mana. Hujan, betul tak? Jadi di sini cikgu bantu anda siapkan yang pertama sebagai contoh. Cikgu cadangkan anda buat sila, gunakan payung ketika hujan. Ini panduan ataupun arahan dia. Sila gunakan payung ketika hujan. Jadi kita telah menggunakan kata perintah sila dengan frasa yang diberikan di sini adalah gunakan payung. Kenapa? Ketika hujan lah. Mudah saja. Kemudian kata perintah yang kedua jangan dan harap di sini. Begitu juga dengan frasa yang diberikan telefon bimbit, duduk di dalam rumah. Jangan, anda semua kena gunakan frasa telefon bimbit. Jangan telefon bimbit, tak lengkap, betul tak? Macam masih ada kekurangan di situ. Jangan apa yang dilakukan di sini. Jangan menggunakan. Okey. Jadi susun ayat dengan betul. Selepas awak susun, cuba baca semula betul atau tidak, ataupun tanya pendapat ibu bapa anda di rumah, betul ke ayat yang telah saya bina ini. Kalau tak ada orang yang nak bertanya, anda boleh tanya kepada cikgu. Okey. Kemudian yang ketiga, harap. Harap ini perlu digunakan bersama dengan frasa duduk di dalam rumah. Harap duduk di dalam rumah. Anda tak boleh terus sambung ya, harap duduk di dalam rumah. Nampak sangat ada lompang di situ kan, macam tak lengkap. Harap kena bina ayat yang lebih menarik. Harap apa? Jadi boleh cuba bina ayat, boleh tanya dengan ibu bapa ataupun adik-beradik anda yang berada di rumah, atau siapa saja yang boleh membantu anda dalam membina ayat ini. Ingat, setelah membina ayat, baca semula supaya anda lebih yakin bahawa ayat itu betul. Okey? Baiklah murid-murid, sampai di sini saja kelas bahasa Melayu kita pada kali ini. Ringkas tetapi tidak kurang pentingnya, dan mencabar juga aktiviti itu tadi, iaitu membina ayat menggunakan kata perintah dengan betul. Jangan pakai letak saja. Jadi kena bina ayat menggunakan kata perintah dengan betul. Nampak senang tapi tidak semudah itu. Jadi cikgu harap anda buat dengan teliti dan hantar kepada cikgu nanti. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye.